Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini saya nak buat satu video yang terkini tentang bagaimana cara kita untuk menarik Fibonacci retracement dan apa yang anda boleh belajar daripada Fibonacci yang telah ditarik tadi, sebab dia ada mengandungi pelbagai makna lah di dalam satu tarikan Fibonacci itu. Jadi sebelum kita teruskan kita punya video, jangan lupa untuk subscribe kita punya channel guys. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana hendak menarik satu Fibo. Fibonacci adalah satu tool ya guys, satu tool. Tool ni adalah satu alat yang digunakan oleh para trader di seluruh dunia untuk mengukur kadar retracement dan untuk melihat kadar extension kepada sesuatu harga itu ya. Jadi secara asasnya lah ya, Fibonacci ni ditarik untuk kita ukur retracement. Ingat, itu asas dia untuk ukur retracement. Retracement kita gunakan sebagai tempat untuk melakukan entry ya. Jadi kebiasaannya sebelum price bergerak, contoh price hendak bergerak naik ke atas, sebelum dia bergerak naik ke atas lebih tinggi, kebiasaannya dia akan melakukan retracement dahulu. Kebiasaan. Okey guys, itu adalah kebiasaan, bukannya confirm, guarantee. Tak ada guarantee ya. Cuma dia adalah satu kebiasaan sahaja. Kadang-kadang dia tak retrace, kadang-kadang dia gerak terus. Okey. Itu contoh untuk naik tadi. Maksudnya sebelum dia nak naik lebih tinggi, dia kena membuat retracement turun dahulu, kemudian barulah dia akan membuat kenaikan. Sama juga macam turun. Sebelum dia nak turun, dia kena retrace naik dahulu, baru dia akan membuat penurunan. Itu adalah dia punya asas Fibonacci. Kalau kita tengok pada satu Fibonacci ya. Ini dia Fibonacci retracement tengok betul-betul. Saya ulang sekali lagi. Takut korang tak nampak kat mana. Tekan dekat chart, ambil tool ni, tambah ini. Ini dia. Fibonacci. Kita pilih Fibonacci retracement sebagai contoh gerakan yang ada pada GJ sekarang. Okey. Jadi GJ telah pun turun, dia turun, okey. Jadi sekarang dia dah naik. Ini saya ambil contoh yang terkini. Okey. Jadi cara saya tarik Fibo ni mungkin ada perbezaan, dengan cara Fibo orang lain. Jadi terpulang pada masing-masing bagaimana nak pakai. Ada orang tarik daripada low sampai ke high. Ada orang tarik daripada low sampai ke CS yang breakout. Dia tak ada betul, tak ada salah. Itu terpulang kepada masing-masing. Maksud dia, contoh dia beginilah. Ada orang tarik begini, contoh. Ni CS dia telah membuat penurunan. Okey, tengok dia turun macam ni. Jadi dia tarik daripada high level 0 tu paling high, yang paling low adalah level 100. Jadi apa yang dia jangkakan adalah CS membuat retracement. Maksudnya ni retracement lah. Dia retracement. Retracement kita tak tahulah dia sampai 61 ke, 50 ke, 38 ke, 23 kita tak tahu. Tapi nampak dekat chart sekarang ni dia retrace dekat 61 ya. Dia retrace dekat 61. Jadi jangkaan orang seterusnya dia akan melakukan
extension. Extension ni maksud dia diteruskan perjalanan turun sampai ke 161. Oleh kerana tak nampak dekat M5, saya buka M15 M15 CP-CP je. Kita buka M30. Maksudnya dia target ini sampai 161. 161, 261, 423 itu adalah level extension, guys. Extension dia extend. Dia pergi lebih jauh. Begitu. Begitulah jangkaan kalau kita menggunakan Fibonacci. Jadi itulah kebaikan Fibonacci ni. Yang baiknya kita ada level-level harga untuk kita membuat take profit. Di 161 boleh take profit, di 261 boleh take profit, ataupun di 423. Okey, saya ambil contoh balik Saya ambil contoh balik. Bentar, saya tunjuk lagi. Saya tunjuk bagi korang nampak betul-betul, bagi korang faham betul-betul bagaimana menggunakan Fibonacci. Contoh macam di area atas ini. Contoh. Saya bagi contoh yang dah jadilah. Saya bagi contoh yang dah jadi untuk pembelajaran sahaja. Tetapi untuk kita trade real nanti, kita tak pasti. Kita tak tahu mana yang betul, mana yang tidak. Andai ku tahu kan. Tapi kita bagi contoh untuk benda yang sudah berlaku supaya kita boleh planning untuk masa akan datang. Sebagai contoh di area sini, ada orang tarik daripada high sampai ke low. Ini saya nak ajar dia punya konsep sahaja dahulu. Tapi saya tak tarik begini. Cara saya tarik Fibo lain sedikit. Okey. Jadi kalau ada jenis orang dia tarik begini. Jadi dia jangkakan. Ni dia dah buat daripada high ni, dia buat low. Jadi dia jangkakan retrace. Tengok. Tak semestinya 61 dia retrace. Mungkin 50. Tak nampak level saya tunjuk level kat situ. Okey, mungkin dia retrace 50. Mana kita tahu. Sekali dia retrace dekat 23. Tu pun terlebih sikit. Tapi ini adalah retrace lah. Retrace. Okey. Kawasan retracement untuk kita membuat entry. Okey. Tapi kalau CS ini terus melangkaui level kosong ini, itu sudah bukan retrace, guys. Itulah konsep dia. Sebab kita jangkakan dia retrace dahulu. Lepas tu dia membuat extension. Extension. Penurunan yang lebih jauh. Ini jangkaan kita. Sekali turun sampai 161. Mungkin ni nak menuju ke 261. Begitu. H1 dah tengok. Tak nampak juga 261. Kita buka daily je lah, senang. Mungkin dia nak pergi ke 261. Dia level extension. Mungkin juga dia pergi 423. Wallahualam. Tapi itu adalah level-level untuk kita boleh mengambil kita punya take profit. Okey. Jadi konsepnya di sini tadi M30 dia. Okey. Konsepnya di sini tadi, bila kita tarik satu Fibo, kita jangkakan dia retrace di dalam level ini dan dia menyambung penurunan. Itu dia punya konsep kepada Fibonacci. Saya harap anda semua faham. Maksudnya kalau kita jangkakan begini tadi, tiba-tiba price naik sampai melepasi level kosong. Itu nama dia bukan retrace dah. Itu bukan retrace sell sudah. Itu mungkin dia buat extension untuk buy. Mungkin. Mana kita tahu kan. Okey, baik. Jadi itu adalah konsep kepada kalau kita nak menarik sesuatu Fibo. Okey. Jadi sekarang saya tunjuk bagaimana cara saya untuk tarik Fibo ni. Jadi kita menggunakan contoh sell ni lah. Okey. Kalau saya, kebiasaannya saya tidak akan menarik cara begini. Cara begini saya
tak akan tarik dengan cara begini. Saya bukan tarik daripada high sampai ke low. Jadi cara saya ni lebih rumit sedikit, tetapi bolehlah dipakai, bolehlah dipakai. Ini cara saya sendiri. Saya lebih selesa dengan cara begini. Jadi cara saya adalah first, contoh kalau saya hendak menarik Fibo sell. Okey, contoh dekat sini lah. Contoh saya tunjuk satu persatu, step by step. Tapi biasaannya saya akan tarik di TF M5 lah. Saya jarang tarik dekat TF yang besar-besar ni ya. Contoh M30 pun saya tak akan tarik dekat M30. Kecuali kalau saya nak swing ke apa ke, baru saya tarik TF yang lebih besar. Itu pun saya dah tinggalkan beberapa position. Begitulah. Tinggalkan satu position ke, sebab saya ni kaki layer. Saya layer banyak-banyak apa semua. Lepas tu kalau dah sampai target, saya tutup sebahagian daripadanya. Selebihnya saya akan hold. Bila saya hold, saya akan tarik TF yang lebih besar. Okey. Tapi kita ambil contoh GJ ni dekat M30 je lah. Jadi contohnya kita jangkakan price ni hendak membuat penurunan. Contoh ini di sini price naik sampai naik sini. Okey, naik sini. Okey, mula-mulanya saya akan masuk dekat sini sebab saya punya cara tarik setup, cari setup Fibo ni, saya ada setup dia. Saya ada setup. Okey. Jadi perkara pertama yang saya perhatikan satu adalah ada tak support yang breakout. Contoh macam sini. Okey, saya nak sell. Contoh sini. Saya nak sell. First dia naik sampai atas ni. Okey, dia naik sampai sini. Jadi masa ni saya tunggu, saya belum lagi entry. Saya tak entry lagi buat masa tu. Okey. Apa yang saya tunggu adalah ada breakout. Ada breakout support tak? Support terdekat. Kalau ada breakout support terdekat, barulah setup saya tadi valid. Sebagai contoh di sini. CS naik, ini naik sampai sini high, dia turun. Sini sudah ada support sebab CS sebelah dia close sebagai bullish. Jadi sini menunjukkan wujudnya satu support. Okey. Selepas itu CS membuat mana tadi? Sini. Mana? Sini. CS membuat penurunan. Ni bearish ni dia buat penurunan. Jadi support ini tadi telah pun breakout. Okey, faham? Okey, jadi ini CS yang bertanggungjawab yang breakout support tadi. Jadi saya akan tarik begini. Okey. Saya letak label kosong di area paling tinggi sini. Okey, paling tinggi. Okey. Korang bayangkan yang CS selepas itu belum wujud lagi lah. Belum wujud lagi. Jadi lepas tu saya akan tarik level 100 di CS yang breakout support tadi. Di mana dia close? Di sini dia close. Jadi saya akan letak level 100 di situ. Bukan di shadow dia, di body yang close. Harga close. Okey. Begini. Jadi buat masa sini saya tunggu dia retrace masuk ke dalam zone. Masuk dalam zone. Lepas tu kita jangkakan lepas dia masuk zone, dia retrace. Lepas tu kita jangkakan dia membuat penurunan daripada sini sampai ke 161 ke 261 ke, macam itulah. Tetapi kalau tengok yang CS yang wujud ni tadi, jadi setup Fibo kita tadi sebenarnya telah pun batal sebab level kosong telah pun di breakout. Okey, telah pun di breakout. Maksud dia setup ini, Fibo ini tidak boleh dipakai sudah. Kita kena tarik semula. Tarik semula dengan mana? Dengan cara kita cari support yang breakout lagi. Contohnya di area sini ada contoh. Ni paling high. Sini CS yang breakout support.
letak di tempat dia close. Sebab di sini ada support. Sini ada support. Jadi kita jangkakan dia naik sampai ke level ini, naik sampai area sini. Lepas tu kita pun sell dan kita punya TP di 161 ke. Ini sampai 261. Sampai 261 ke. Kalau ada rezeki lebih lagi sampai 423. Mana kita tahu dia sampai situ. Kalau sampai, alhamdulillah. Okey. Begitulah cara saya menarik sesuatu Fibonacci, ya. Itu cara saya lah. Okey. Jadi saya tunjuk pula macam mana nak tarik untuk Fibo buy sebagai contoh di area sini. Sebagai contoh ini contoh saja, contoh sini. Okey. Sini ada letak label kosong di paling low. Lepas tu kita ada sini ada resistance. Ini CS yang breakout. Kita letak di tempat dia close. Okey. Lepas tu kita entry lah di sini, di area sini. Kita entry buy di area sini. Entry buy. Tengok CS turun, pam. Sikit lagi nak sampai. Sikit lagi nak sampai. Mana saya tahu. Dia tak sampai. Mana saya tahu. Kalau kita tahu tak apalah. Tapi pun maksud dia tak ada rezeki untuk kita entry. Kalau kita berani entry, tu sampai 161. Cukup lah tu. Daripada sini kalau kita buy, 40 pip juga tu. Banyak juga. Okey lah tu 47 pip. Andai aku tahu kan. Mana saya tahu tiba-tiba. Mana tahu rezeki lebih lagi dia sampai sini. Jadi kita tidak akan tahu. Cuma ini adalah satu teknik sahaja yang boleh anda gunakan dalam melakukan trade forex. Okey. Jadi kebaikan cara saya tarik ini adalah, kebaikan dia adalah bagi saya lah, ya. Kita apabila kita tarik suatu Fibo, sebagai contoh saya tarik Fibo sell kat sini, contoh saja. Contoh. Okey, sini tadi saya dah bagi tahu ada kononnya ada setup sell sini. Okey, setup sell. Kita tarik Fibo untuk sell tadi. Okey. Kebaikan apabila kita menggunakan Fibonacci sebagai kita punya cara entry ni, kebaikan dia adalah kita menggunakan banyak teknik yang digabungkan dalam satu tarikan Fibo ni bagi saya. Satunya adalah price action. Okey, price action. Price action. Jadi di sini maksudnya kita tunggu sesuatu price itu beraksi dahulu, barulah kita membuat keputusan untuk entry. Contoh macam begini, kita tengok satu price actionnya, kita ada engulfing kat sini. Okey, itu dah satu price action. Yang kedua adalah kita ada breakout SNR. Breakout SNR. Biasanya SNR ni bagus. Kalau dia breakout support ni, dia akan cari support yang lain pula. Contoh macam sini. Dia apabila dia breakout ni, dia pergi sini. Sini ada support yang paling dekat. Sampai pula. Mana saya tahu. Sampai, alhamdulillah. Kebiasaannya SNR bekerja macam itulah. Kalau dia breakout, apabila satu support tu breakout, dia akan turun lagi mencari support yang seterusnya. Sama juga macam resistance. Apabila satu resistance breakout, dia akan mencari resistance yang seterusnya. Begitulah untuk price action untuk SNR. Cara SNR biasanya dia bergeraklah, kebiasaannya. Okey. Lepas itu, selain daripada itu, kita ada PA, kita ada SNR. Kita telah menggunakan teknik SNR dan PA dah dalam satu tarikan Fibo saja. Satu tarikan setup Fibo saja. Yang seterusnya kita terus kita masuk dalam golongan entry menggunakan wave. Wave maksud dia wave kita ada biasanya ada 5 wave. Jadi
Mungkin kita bila kita dah tarik satu fibo tu, kita akan jangkakan gerakan dia akan menjadi begini mengikut wave theory. Okey, kat sini kan korang boleh menggunakan wave theory. Kat sini ada Elliott wave, motif wave tu. Boleh pakai ini untuk anda jangkakan. Sebagai contoh, saya letak dulu 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Contoh. Maksud dia bergerak daripada dari bawah ni tadi pergi masuk ke tempat retracement. Yang kedua boleh diletak di 161. Yang ketiga boleh letak di level 100. Yang keempat boleh letak ke 261. Lepas tu yang kelima dia masuk 161 balik. Lepas tu yang seterusnya dia boleh pergi ke 4, 2, 3. Begitu. Ini adalah wave theory. Tapi tak semestinya memang dia ikut wave kita. Hebat betul kita ni boleh jangkakan. Okey. Contoh macam ni mungkin dia begini kot. Mungkin ni jadi sini. Lepas tu ni di sini. Begitu. Lepas tu dia turun balik. Macam tu. Okey. Jadi bila kita tarik satu fibo tu, kita boleh jangkakan wave dia. Kita boleh menggunakan wave teori kita. Kebiasaannya begitulah. Okey. Jadi dia daripada sini jangkaan kita, lepas kita tarik level 100. Level 100 dia retrace sampai sini. Level ni sampai 161. Yang keempat ni retrace balik sampai 100. Lepas tu yang kelima ni sampai 261. Begitu. Itu jangkaan untuk wave. Wave bergerak. Jadi kita menggunakan banyak kombinasi apabila kita menarik sesuatu fibo. Bila kita menggunakan fibo untuk mencari setup kita, ya guys. Okey. Jadi sampai di sini dahulu penerangan yang terperinci untuk kali ini. Bagi saya terperinci sikit lah. Jadi anda boleh tengok ulang-ulang, kalau tak faham ulang apa yang saya ajar dalam video ini. Jadi semoga bermanfaat. Semoga anda semua beroleh profit yang lumayan. Jadi sampai di sini. Lupa nak bagi tahu, fibo ni kalau dia nak batal, satu fibo dia kira fibo ni dia bagi saya adalah satu cycle lah. Cycle So dia kalau fibo kita tarik, kalau dia kita fibo sell, contoh fibo sell dia kalau dia sentuh level kosong, fibo tu tak boleh pakai dah. Yang kedua syarat dia kalau dia sentuh level 423, fibo tu sudah pun tamat, cycle dia telah pun habis. Cycle dia telah pun habis. Itu cara yang beginilah cara kita tarik fibo dengan cara yang paling simple lah. Ada banyak lagi cara yang lain. Terpulang kepada anda semua bagaimana nak tarik. Terpulanglah kepada cara masing-masing. Terpulanglah dengan keselesaan masing-masing. Okey, sampai di sini dahulu video kita. Saya CJJFX mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.